Alright, dalam video kali ini saya nak tunjukkan pula cara untuk baca data. Kalau anda terskip dekat sini, ini part 2, anda kena tengok balik part 1 video kat belakang ni, satu lagi video. Okay, cara setting data ni. So, sepatutnya anda punya data dah cantik. Sekejap saya buka data saya. Okay, sepatutnya data anda dah cantik sekejap Saya ada tertambah data sikit, jadi saya buang satu data kat sini. Okey, kejap. Takut anda confuse. Saya buang satu data add to cart. Check out initiate tak payah. Add to cart tak payah. Okey. Sepatutnya sama macam ni. Saya punya tu advance sikit. Tadi saja saya tambah. So, sepatutnya anda punya data ni dah sama. Bila kita buka campaign, kita akan nampak delivery, budget, amount spend, CPM. Dia kena sama macam ni. Impression, reach, CPC, landing page view, website purchase. Dia kena sama macam ni. Okey, ni baru betul. So, macam mana cara kita nak baca data kita? Okey. So, jom kita mulakan cara untuk baca data. Okey, cara untuk baca data ni first kali kita kena tengok. Okey, saya zoom sikit. Kita kena tick dulu. Okey, cara nak baca data ni kita kena tick dulu dekat mana-mana. Contohnya saya nak baca data yang terbaru ni lah. Ini baru launch kemarin. Sekejap, ni ada sale ke tak ada sale lah. Ini ada satu. Bolehlah. Ni iklan ni tak menang lagi, baru je testing. Tapi kita dah lancarkan dia. Tengok kita zoom sikit. Okey. So kita zoom sikit. Okey, ini cara kita nak namakan iklan kita sebenarnya. Sebaik-baiknya kita namakan macam ni Contoh depan ni adalah tarikh kita launch. Contohnya iklan tu tarikh dia 26/08/21. So kita tahu iklan kita ni kita run semalam. Okey. Dan MG ni adalah nama brand. MG ni masuk Gua lah. Kita run iklan untuk masuk Gua. Kalau anda punya brand, anda boleh buat sedikit short name dekat depan ni untuk mudahkan anda baca. Sebab kita nak tengok nama campaign tu, kita nak tahu dah campaign ni campaign apa. Lepas tu, conversion, C-O-N, purchase. Maksudnya kat sini kita tahu, kita run semalam untuk brand masuk Gua dengan objektif conversion purchase. Sebab conversion ni pun boleh lain Ada setengah orang dia run traffic. Jadi kita buatlah TRF ke traffic ke kan. Okay, purchase ni pun perlu juga ada sebab kadang-kadang kita run conversion tapi optimize untuk add to cart. Optimize untuk initiate checkout. So penting lah. So kita tahulah sekali baca semalam masuk Gua conversion purchase. Dan untuk campaign ni kita on CBO dan kita on DCA. Ni pun penting Kita on CBO, budget kita dekat campaign, dan DCA Dynamic Creative Ads. Yang CBO ni adalah Campaign Budget Optimization, DCA, Dynamic Creative Ads, dan kita gunakan variasi video. So, cara nak baca data ni sebaik-baiknya kita pergi dekat halaman sini Dekat halaman, kita select dulu. Okay, kalau kita tak select, kalau kita pergi dekat ads ni, kita akan nampak semua iklan. So, kita pening Kita tak nak tengok semua iklan. Kita nak pilih satu iklan sahaja. So, kita select satu. Macam dalam kes saya nak select yang ni sahaja sebab saya nak baca data untuk satu campaign dulu. So, barulah dia akan tulis one is selected. Maksudnya, bila saya pergi dekat ad set, dia akan tunjukkan ad set untuk yang saya select tu sahaja. Untuk campaign yang saya select tu sahaja. So, nampaklah. Ini adalah broad interest. Ini adalah campaign untuk yang ni, yang saya select tadi tu. Okay. So, kalau saya masuk lagi dekat bahagian ads pun sama juga. Saya akan nampak ads untuk campaign yang saya select tadi. So, senanglah nak baca. Okay. So, saya dah tak pening kepala. Nampak? Senanglah sikit Okey, so jom kita cuba baca data ni. So, pertama sekali bila kita tengok, data kita adalah campaign delivery active. Budget ni lah campaign budget optimization. Okey, betul. Kita nak tengok amount spend. Amount spend ni kita akan nampak. Okey, ni saya boleh scroll Saya dah spend dalam RM53 dah kat sini. RM53. Okey, ini bukan iklan yang winning tapi saya tunjuk iklan yang losing lah, iklan yang kalah So, CPM RM29. So, CPM ni adalah cost untuk 1000 impression. Kalau 1000 orang tengok, berapa cost yang saya terpaksa bayar kepada Facebook? Maksudnya cost, ini adalah Facebook punya charge lah. Berapa dia charge saya? Dia charge saya, Adib, okey, kalau 1000 orang tengok, aku charge kau RM29 untuk iklan kali ni. Jadi sebenarnya, RM29 ni adalah kategori yang okey. Dia tak mahal. Bagi saya, RM30 ke bawah kategori okey. Atas daripada RM40 dah kategori mahal. So, kalau iklan anda CPM dekat sini lebih daripada RM40, dah mungkin bahaya sikit sebab Facebook charge mahal. Kita tak boleh kawan CPM ni. CPM ni Facebook tentukan berapa mengikut
jumlah orang yang guna keyword yang sama, mengikut musim pada waktu tu, mengikut banyak benda lah. Iklan kita ni okey ke tak okey, dia suka ke tak suka, dia ada algoritma dia lah. Cuma point dia adalah CPM ni kita nak make sure tak terlampau mahal. Bukannya sampai Facebook charge kita untuk 1,000 orang, dia charge sampai RM70. Oh, itu saya terus off. Saya tahu kadang-kadang Facebook ni gila, dia tak betul kan. Jadi kita make sure dia adalah angka yang logik yang kita boleh terima lah, masuk akal lah. RM30, RM40 masih masuk akal, RM50 pun boleh lah. Tapi kalau RM50, kita kena menang kat tempat lain. Macam saya pernah cakap, kita nak kalahkan algoritma. Walaupun mahal kat sini, kita ada cara untuk kalahkan. Okay, itu adalah CPM. Next pula kita akan nampak impression. Impression ni berapa ramai orang yang view. Impression ni dikira daripada berapa ramai orang yang nampak iklan tu. Dalam masa 3 ke 5 saat ke 10 saat macam tu lah, Facebook akan kira sebagai impression. Berapa orang yang impress ternampak iklan tu. So sekarang ni ada 1,800 orang yang nampak. Tapi orang yang reach, tengok data reach ni pula berapa ramai orang yang berbeza yang tengok iklan tu. Impression boleh jadi orang yang sama tengok 2 kali. So tengok tak, sebenarnya reach, capaian dia, reach ni sebenarnya hanya 1,637 orang sahaja yang tengok iklan ni. Tapi ada orang, kalau kita tolak nombor ni kan, kita akan nampak dalam 140 macam tu kan. Ada 140 orang tengok iklan tu 2 kali. Itu maksudnya. Sebab tu frekuensi kekerapan saya ni adalah 1.12. Maksudnya, ada beberapa orang tapi tak banyak, dalam 0.12 orang tengok 2 kali. Macam itulah Sebab tu dia 1.12. Katakanlah frekuensi saya ni 2. Maksudnya ada setiap orang tengok 2 kali. Itu maksudnya. So impression saya mesti double lah daripada reach. Maksudnya katalah frekuensi 2, contoh reach saya 1,000, mesti impression 2,000, mesti double lah kan. Maksudnya iklan tu keluar 2 kali pada orang yang sama. So, impression double, reach single. Reach 1,000, impression 2,000. Itu maksudnya kalau frekuensi 2. So, benda ni saling berkaitan. So, dalam frekuensi 1, 1.2 ni okey lah, not bad lah. Kita tak adalah isu sangat. Maksudnya kita boleh terima lah. Kalau iklan ni iklan untuk orang yang baru nak kenal brand kita, tapi frekuensi dah sampai 3, 2, itu bahaya. Maksudnya orang yang sama tengok banyak kali. So, kita tak nak lah sebenarnya. Okay, CTR pula. CTR actually not bad, dalam 2%. Maksudnya daripada 1,600 orang yang tengok, actually dia ikut yang ni daripada 1,800 orang yang tengok, yang impress, walaupun orang yang sama, berapa ramai orang yang klik iklan kita. Berapa ramai orang daripada 1,800 yang klik. Jadi sebenarnya yang klik daripada 1,800 ni adalah 2.19%. Maksudnya untuk setiap 100 orang tengok, ada 2 orang klik. Untuk setiap 100 orang yang impress, yang nampak, ada 2 orang klik. So, kita tahu 2.19. So, actually 2.19 ni okey ke tak okey? Actually, nombor yang bagi saya adalah kategori grade B. Grade B maksudnya tak adalah cemerlang sangat, B, tapi tak adalah fail. Dia okey. So, CTR ni peranan penting dia adalah untuk kita pastikan iklan kita tu menang ataupun kalah. Kalau CTR kita rendah, bawah daripada 2, saya biasa terus off dari iklan tu. Maksudnya iklan tu tak perform. Kita nak pastikan CTR kita atas daripada 2. Itu baru kategori B. Kalau anda boleh dapat CTR 3% ke atas, saya kategorikan sebagai A-. Kalau atas daripada 4, itu baru kategori A. Itu baru kategori A. Atas daripada 5, A+. Ingat So maksudnya CTR ni adalah daripada 1,800 orang yang tengok, ada 2% orang yang berminat dengan iklan tu, nak tahu lebih lanjut dan klik. Inilah keyword, inilah petanda besar iklan kita menang. Biasanya bila kita run ads, CTR kita boleh melambung terus tau. Contoh kita baru ada berapa? Contohnya data ni baru ada, ni dah 1,000 orang tengok. So kalau 1,000 orang tengok, data saya dah agak matang. Data yang matang bila dah ada hampir 1,000 orang tengok. Katakanlah saya baru dapat 100 orang tengok, tapi data ni melambung. Boleh jadi data saya tu tak matang, betul tak? Sebab baru berapa orang je tengok. Takkan kita nak ambil, kalau kita buat survey lah, survey bancian penduduk, takkan baru 100 orang kata ya, kita terus anggap semua orang kata ya. That's why data tu kena besar sikit. Dalam kes ni data saya agak matang dan saya dapat 2.19%. Okay, CTR ni kita nak mula-mula run terus melambung. Dia mesti kena 4%, kalau boleh ada pernah saya dapat 8%, 10% pun ada. Maksudnya bila orang tengok, dia terus macam, uish, apa benda ni? Terus klik. Bila CTR ni menang, barulah cost yang lain-lain ni dah tak penting dah sebenarnya. Cuma CPM ni kita nak menang kat sini. Kalau CPM, Facebook charge mahal lah. Mana tu CPM? Ini CPM.
Facebook charge kita mahal. Macam ada satu iklan saya tu RM50 lebih Facebook charge. Mahal lah kan? Tapi CTR saya 4%. CTR saya menang. Jadi saya cover balik murah. Jadi bila CTR ni ada 2.19, kalau kita darabkan CTR ni dengan impression, inilah kita nak tahu berapa ramai orang yang klik. So dia akan automatic keluar. Maksudnya daripada orang yang nampak tadi tu, ada 2% orang yang berminat menunjukkan 41 klik lah. Equal to 41 link klik. Maksudnya daripada 1,800 orang ni, hanya 41 orang sahaja yang klik. Itu kita nak tahu. Okay, itulah link klik. Okay, so link klik 41 orang. Okay lah, 41 orang link klik. Tapi, daripada link klik kita ni, kita nak tengok cost ni. Cost per link klik, ingat tak saya ada cakap CPC. CPC kita kena bawah RM2. So dalam ni, CPC saya not bad lah, dalam RM1.30. Okay, so saya scroll lagi. Landing page view berapa? Landing page view ni, ada orang yang klik, dia tak masuk dalam website. Dia tak view pun website saya. So, dalam case ni, daripada 41 orang yang klik, seramai 29 orang berjaya mendarat di dalam website saya. Maksudnya not bad lah, bagus lah kan website kita. Dah ada 41 orang, 29 orang yang masuk. Dan menyebabkan daripada jumlah orang yang masuk ni, saya boleh bahagikan RM1.87. Dia punya cost per landing page view. So daripada 29 orang yang dah masuk kedai, 29 orang dah masuk dalam kedai, seorang beli. Seorang beli, tengok cost per purchase saya berapa? RM54. So dekat sini kita boleh nampak data 54 ni tak adalah bagus. Betul tak? Tak adalah bagus. Ini kita adalah ROAS. Return saya sikit. Saya dah lah jual produk murah je ni. Ini iklan yang tak perform lah ni. Kan? Jual produk murah RM39. Tapi ROAS tak sampai 2.5. Kan? 0.72 je. Ni contoh dia. So apa yang kita nak buat kat sini, kalau kita baca data ni, saya boleh tahu saya punya masalah adalah dekat dengan bahagian ni. Landing page view ni. Sepatutnya kita nak 5%, betul tak? Kita nak kalau 100 orang masuk, 5 orang beli. Dalam kes saya ni, kalau saya buka calculator, katalah saya bahagikan kat sini. Daripada 1 bahagi 29. Darab 100. Saya akan dapat apa? 3%. Saya punya ni tak bagus. Sepatutnya kena 5%. Maksudnya daripada 29 orang ni, sepatutnya at least kena ada 2 orang beli. Sepatutnya. Barulah saya cover balik dekat cost per purchase. Ataupun kena lebih sebab saya jual produk murah. Tapi produk murah ni sebenarnya saya saja break even pun tak apa. Sebab tu saya tak kisah. Tapi point saya adalah, inilah data-data yang kita boleh mula baca. Katakanlah saya tengok data lain. Saya nak tengok data lain lah yang menang. Contohnya iklan mana-mana. Iklan mana-mana. Saya tengok yang saya spend tinggi sikit. Contohnya yang ni. Okay, saya tengok iklan satu ni. Saya tengok data dia macam mana. Saya spend RM600. Facebook charge RM33 CPM. Impression 18,000 orang dah tengok. Frekuensi 1.4. Maksudnya ada dalam beberapa ratus, dalam 4,000 orang tengok 2 kali. CTR saya not bad lah. Maintain 2%. B. Link click 362. Cost per click dalam RM1.69 pun okay, not bad. Landing page view 300. Maksudnya ada drop sikit. Ada 62 orang yang tak betul-betul masuk dalam website. Punca dia sebab dia tak sabar lah. Dia baru nak loading, dia tekan back balik. So last kali cost per landing page view saya RM2. Okay lah. So website purchase ada dalam 13. So cost per purchase dalam 47. So tengok ni berapa? Ni ROAS 2. So iklan ni pun kita tak run lama lah. Dia drop ROAS dia, kita terus off. Jadi ini contoh. So bila kita dah susun macam ni, barulah kita boleh baca data ni. Dekat mana yang akan drop? Dekat mana? So untuk kita troubleshoot betul-betul, saya kena terangkan dalam part 3, dalam video seterusnya, baru saya boleh terangkan dengan detail dekat mana dan kenapa dia drop. Tapi kita untuk video part 2 ni, saya nak anda faham dulu apa benda setiap satu ni. Okay? Takut heavy sangat. So kita sambung lagi part 3. Alright. Assalamualaikum.